Besok penentuan masa depan politik Ismail Sabri Yaakob. Besok juga penentuan sama ada berintegriti dan dihormatikah Ismail Sabri Yaakob. Besok juga adalah penentuan adakah Ismail Sabri Yaakob adalah pemimpin yang boleh dihormati oleh parti pembangkang dan parti kerajaan. Dan besok juga akan menentukan Ismail Sabri Yaakob itu mempunyai tulang belakang sekeras besi wajah untuk muncul sebagai seorang Perdana Menteri yang berintegriti atau hanya pemimpin kelas 3 sahaja. Itulah dia kenyataan yang telah dilemparkan oleh seorang pemimpin parti politik pembangkang, yaitu nanti saya akan beritahu kepada Anda. Menurut beliau, esok pemimpin atau penentu Ismail Sabri Yaakob sama ada beliau mempunyai tulang besi ataupun tidak. Esok akan menentukan sama ada Ismail Sabri Yaakob seorang Perdana Menteri yang memiliki keberanian sebenar serta akan dikenang ramai sebagai wira atau sebaliknya pemimpin biasa, kata seorang ahli parlimen hari ini. Menurut ahli parlimen ini daripada PKR, yaitu Hasan Abdul Karim, seorang ahli parlimen yang mempunyai daya kreativiti yang amat luar biasa dalam penulisannya, mempunyai ide-ide yang bernas dan seringkali apabila beliau menulis, berkata, memberikan pendapat, semuanya adalah yang bernas dan saya pikir tidak mengikut emosi. Jadi oleh itu ikuti terus ulasan ini supaya Anda dapat memberikan juga ulasan yang bernas seperti ahli parlimen ini, yaitu Hasan Abdul Karim, ahli parlimen Pasir Kuda. Sebelum itu, persoalan yang menjadi perhatian orang ialah adakah naib Presiden UMNO itu akan diberi peluang menyampaikan ucapan penggulungan dalam PAU 2021 esok. Kalau peluang diberikan kepada Ismail Sabri Yaakob untuk berucap, maka kita lihatlah nanti adakah dia mempunyai tulang belakang sekeras besi wajah untuk muncul sebagai seorang Perdana Menteri yang berintegriti atau hanya pemimpin kelas 3 sahaja, kata beliau. Dalam kenyataan hari ini, ahli parlimen Pasir Gudang itu menambah, setakat image Ismail Sabri boleh dianggap bersih kerana tidak terpalit dengan sebarang skandal atau dakwaan salah laku. Jadi memang layaklah Ismail Sabri Yaakob dikekalkan sebagai Perdana Menteri kerana beliau adalah satu-satunya pemimpin UMNO yang masih bebas daripada sebarang dakwaan atau salah laku. Termasuk KJ sudah berapa kali keluar masuk mahkamah kerana beberapa dakwaan dan sebagainya. Jadi Ismail Sabri adalah pemimpin yang paling dianggap berintegriti dalam Barisan Nasional dan UMNO. Jadi esok penentuannya, adakah benar berintegriti dan berkelas 1 ataupun sekadar pemimpin berkelas 3, pemimpin biasa-biasa saja menurut ahli parlimen Pasir Gudang ini. Ismail Sabri juga selalu dikatakan sebagai kelihatan tenang dan sabar. Pendirian ahli parlimen Bera yang menghormati kebebasan badan kehakiman dalam amalan pengasingan kuasa amat dihormati. Ini antara kekuatan Ismail Sabri Yaakob, tapi dibenci oleh beberapa orang yang saya tak perlu sebutlah siapa namanya. Dibenci oleh beberapa orang kerana beliau tidak berniat untuk mau campur tangan ataupun mahu campur urusan pengasingan kuasa ini. Tetapi jika esok Ismail Sabri tunduk dan mengalah kepada Ahmad Zahid Hamidi dan kelas mahkamah, maka punahlah masa hadapan satu-satunya pemimpin UMNO yang kelihatan bersih dan boleh diterima rakyat Malaysia ini. Jika itu berlaku, akan hancurlah keluarga Malaysia di baham harimau ganas kluster mahkamah, katanya lagi. Seterusnya, bukan keputusan 5 orang. Persidangan Agung UMNO 2021 yang sedang berlangsung
terus dilatari isu desakan agar pilihan raya umum PRU segera diadakan. Ia disuarakan secara terang-terangan oleh beberapa pemimpin tertinggi UMNO, termasuk Ahmad Zahid selaku presiden serta timbalannya Muhammad Hasan. Namun, ada kumpulan lain yang menganggap sekarang belum sesuai untuk diadakan PRU 15 karena tumpuan perlu diberikan kepada isu lain termasuk menguruskan pandemik COVID-19 serta kesan yang ditanggung rakyat. Belum cakap lagi tentang kos pilihan raya yang mungkin boleh mencecah menghampiri 1,5 bilion. Kerajaan juga sudah menandatangani memorandum persefahaman dengan Pakatan Harapan yang sepatutnya mengikat mereka sehingga parlimen dibubarkan. Pun begitu, dalam MOU tersebut termaktub parlimen tidak boleh dibubarkan sebelum 31 Julai ini. Kata Hasan, Ismail Sabri mendapat pendidikan sebagai peguam. Justru dia tahu Presiden UMNO tidak memiliki locus standi untuk menasihatkan yang di Pertuan Agong agar parlimen dibubarkan. Pada masa sama, kata Hasan lagi, Ahmad Zahid boleh menjerit sekuat hati di dalam perhimpunan bagi menuntut parlimen dibubarkan. Tetapi itu tidak ada kesan pada undang-undang kerana Ahmad Zahid Hamidi hanya sebagai Presiden UMNO. Beliau bukan Perdana Menteri. Beliau juga bukan ahli kabinet. Beliau juga bukan menteri. Beliau hanya presiden yang sekarang ini terpalit dengan puluhan tuduhan mahkamah dan sedang dibicarakan. Pada masa yang sama, kata Hasan, Ahmad Zahid boleh menjerit sekuat hati. Menjeritlah sekuat hati dalam perhimpunan bagi menuntut parlimen dibubarkan. Tetapi itu tidak ada kesan pada undang-undang. Menurut perkara 40 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan, yang di Pertuan Agong hanya boleh dinasihatkan untuk membubarkan parlimen sekiranya keputusan itu hasil masyuarat Perdana Menteri dengan kabinet. Tentu sekali bukan keputusan PAU atau keputusan 5 orang pucuk pimpinan tertinggi UMNO, katanya lagi. Persoalannya sekarang, sekiranya Ismail Sabri benar-benar telah mengalah dengan desakan PRU 15 diadakan dengan segera, apakah yang di Pertuan Agong akan berkenan dalam membubarkan parlimen tersebut? Ini persoalan yang kita tidak dapat jawab selain daripada selain daripada Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong yang akan meluluskan ataupun memperkenankan pembubaran tersebut. Dan selari dengan itu, berita terbaru yang kita terima, laporan terbaru yang kita terima, Hisamuddin Tun Husin juga mengatakan jangan sampai melampaui budi bicara ataupun jangan sampai melampaui kuasa istimewa yang di Pertuan Agong, yaitu meluluskan, memperkenankan pembubaran parlimen atau tidak. Sekian dulu perkongsian pada kali ini. Sebelum kita berpisah, apakah pendapat Anda dengan isu ulasan hari ini? Apakah besok Ismail Sabri Yaakob akan tunduk kepada desakan bubar parlimen? Atau Ismail Sabri Yaakob akan muncul sebagai wira satu-satunya yang mempunyai tulang belakang besi dan tidak akan tunduk dalam desakan sesiapapun untuk kekuatan keluarga Malaysianya? Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, bongkar jangan tak bongkar. Bongkar sampai terlodeh. Bye-bye.